Desa aman. Desa aman. Alhamdulillah aman ada orangnya. Alhamdulillah. Sentiasa aman nampak gajinya. Tak mau main ni. Komen. Kotok. Tun tak tutup suara tu. Tuan-tuan dan puan, sekarang dah pukul 9.36, kita mula sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat lagi kita bersama-sama berinteraksi secara maya dalam program Google, dalam program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya di Google Meet ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khususnya kepada tetamu kita iaitu Al-Fadil Dr. Ahmad Razif bin Omar yang telah pun join Google Meet ni daripada Terengganu sekarang ni, dah bersama dengan kita daripada pukul 9.27 tadi. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada doktor yang sudi menerima undangan kami untuk bersama-sama kami pada malam ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana jemputan kita pun dah ada, guru kita pun dah ada, tuan-tuan pun dah ada, insyaAllah kita boleh mulakan nak program, insyaAllah. Sementara kawan-kawan kita masih lagi ada yang baru nak join, insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita buka majlis kita pada malam ni seperti biasa dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya telah maklumkan malam kemarin, tetamu kita pada malam ni adalah Al-Fadhil Dr. Ahmad Razif bin Omar daripada Pengkalan TNDM Lumut, insya-Allah. Iaitu insya-Allah akan bersama kita, akan menjadi khalifah kita pada malam ni, di mana seperti biasa insya-Allah kita akan meneruskan program kita dengan 3 slot dalam program ni, iaitu slot yang pertama kita akan sama-sama membaca Al-Quran 2 muka surat insya-Allah bersama-sama dengan tetamu ataupun guru kita insya-Allah, di mana setiap malam kita baca 2 muka surat Al-Quran secara tertib, di mana kita gunakan kaedah seperti mana kita membaca Yasin, iaitu khalifah baca Yasin akan baca dan kita akan dengar dan ikut di rumah masing-masing insya-Allah. Selesai saja membaca Al-Quran, saya minta kepada Al-Fadhil Dr. Ahmad Razif untuk meneruskan tazkirah di mana dalam slot yang kita namakan sebagai slot Hulten, iaitu kuliah jam 10, kerana program dia berlangsung sekitar jam 10 insya-Allah. Jadi teruskan saja dengan tazkirah berkenaan insya-Allah. Berapa minit pun doktor nak berikan tazkirah sebagai bimbingan dan nasihat kepada kami, insya-Allah kami akan tunggu. Kerana pada program ni kita buat selepas solat Isya selesai di masjid berjemaah, selesai kuliah maghrib di masjid, kita dah semua balik tenang pulang ke rumah. Jadi sebelum kita tidur, eloklah kita baca Al-Quran setiap malam dan juga kita mendengar tazkirah ataupun ilmu bersama-sama mendengar dengan fokus apa yang disampaikan oleh doktor nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selesai saja tazkirah disampaikan, insya-Allah saya akan buka pada tuan-tuan untuk berinteraksi dengan doktor kita, nak bertanya soalan ataupun nak berkenalan, nak tanya khabar, nak berkongsi idea, nak buat pengumuman dan sebagainya. Digalakkan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersembang dengan doktor nanti. Namun hanya beberapa orang saja yang mungkin sempat untuk kita benarkan kerana masa kita mungkin tak mencukupi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah doktor kita pun ada, tetamu kita pun ada, tuan-tuan pun ada, saya percaya tuan-tuan pun ada bersama dengan Mushaf Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita boleh mulakan sekarang, di mana pada malam ni kita akan meneruskan lagi bacaan Al-Quran pada muka surat 261 dan juga muka surat 262. Kita akan baca Al-Quran hari ini pada muka surat 261 dan juga muka surat 262. Kita akan sambung baca, iaitu penutup pada surah Ibrahim ayat 43 sampai 52. Seterusnya kita akan sambung dengan surah yang baru, surah yang ke-14, iaitu surah Al-Hijr ayat 1 sampai 15. Jadi hari ini kita baca penutup surah Ibrahim dan kita akan baca permulaan surah Al-Hijr 1 sampai 15 insya-Allah bersama dengan tetamu kita, iaitu pada muka surat 261 dan 262. Jadi kalau tuan-tuan nak bersedia, bagi tuan-tuan yang tak ada di rumah, tak ada pegang masa Al-Quran, bolehlah merujuk baca daripada skrin di mana kita paparkan dia punya ayat-ayat berkenaan untuk tuan-tuan baca insya-Allah. Jadi kalau tidak ada apa-apa dah, marilah kita mulakan. Dengan ini saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Ahmad Razif, Dr. Ahmad Razif bin Omar untuk meneruskan program. Silakan doktor. Okay, terima kasih Cikgu Rahim. Okay, kita akan mulakan dengan baca Al-Quran. Sebelum tu saya nak tanya, saya punya suara jelas tak? Dengar? Dengar insya-Allah. Dengar lah. Alhamdulillah.
Aku tak dengar susah. Okey, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Cikgu baca terjemahan tak cikgu? Tak perlu. Kalau ni tak payah ha? Ya, boleh teruskan dengan tazkirah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Rahim khususnya dan kepada semua AJK masjid kerana menjemput saya pada malam ini bagi bersama-sama dalam program yang dianjurkan oleh masjid. Diharapkan dengan program ini kita dapat redha Allah dan kita mendapat naungan di bawah sayap-sayap malaikat. Pertamanya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Saya Ahmad Razif bin Omar. Sekarang ini bertugas di Hospital Angkatan Tentera Lumut sebagai pakar mata lah. Saya doktor mata. Dan sebelum ni memang sekolah di SMKA Limau Tebal. Waktu tu kenal dengan Cikgu Rahim, Sewada Ustaz Aisyah, Pak Jawi. Lepas tu sambung belajar di matrikulasi dan di universiti untuk ijazah dan saya sambung master dalam mata lah. Sekarang ni saya tengah sambung sub-speciality dalam pembedahan di vitreoretina lah, berbelakang mata kat UKM. Jadi saya daripada UKM hari Khamis tu. Lepas tu Khamis petang bertolak ke Kelang, nasib baik alhamdulillah tak kena banjir. Balik ke Lumut, kerja satu hari Jumaat kat Lumut. Lepas tu pergi ke Alostar, tu balik ke Terengganu lah. So jauh perjalanan lah. So mungkin malam ni pun tak prepare sangat. Minta maaf kalau ada kekurangan sikit. Okey, untuk tazkirah malam ni, Cikgu Rahim kata tajuk bebas. Jadi kalau tajuk bebas ni agak susah kita nak tentukan lah. Tapi sebagai seorang Muslim, ada dua benda yang kita nak jaga lah. Satu, kita kata kesihatan rohani ataupun kita punya iman lah kalau sebagai Muslim. Dan satu lagi kesihatan jasmani lah. Ataupun kita punya fizikal. Jadi benda tu kita kena balance. So walaupun saya sebagai doktor ubatan dan kami kita kata kita cukup ilmu yang Allah punya tu kita ada kesihatan jasmani, tapi malam ni saya akan cuba untuk sampaikan, tapi saya mungkin tak ambil masa yang panjang lah. Okey, saya nak kongsikan satu apa yang saya dengar daripada sebelum ni daripada seorang ustaz tentang bagaimana kita nak membuatkan. Lepas ni kita ada dua sesi lah. Ni sesi saya akan cakap sikit pasal keimanan akidah.
yang kedua tu saya akan cakap sikit tentang perubatan lah, dan untuk perubatan saya akan bagi PowerPoint. Saya harap boleh present nanti. So dia boleh tunjuk gambar senang sikit. Okay, bagaimana kita nak memperkuatkan keimanan dan akidah. Sebabnya iman dan akidah ni adalah satu nikmat yang terbesar Allah punya kepada kita, dan hal ini dituntut untuk kita mempertahankan iman ataupun kita memperbaharui iman serta menambah keimanan kita pada setiap hari ke sehari. Kena ada satu hadis Nabi daripada Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, innal imana la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullah wa ay yujaddidal imana fi qulubikum. Maksudnya sesungguhnya iman itu di dalam hati manusia dia mengusang ataupun lusuh seperti mana usang ataupun lusuhnya pakaian. Oleh itu mohonlah kepada Allah agar dia memperbaharui iman dalam hati kamu. Maksudnya iman ni kita patut siram atau jaga supaya dia tak jadi usang. Maksudnya macam program malam ni kita boleh nampak kita akan sentiasa memperbaharui iman kita, selalu dengar Al-Quran, selalu baca Al-Quran, selalu dengar kuliah-kuliah agama. So dia akan menambah keimanan kita. Sebab dalam ayat Al-Quran lain, surah An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina aminu Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Maka berimanlah kepada Allah. Allah dah cakap, Allah dah seru orang beriman, tapi Allah suruh beriman lagi. Aminu billahi wa rasulihi. Maksudnya iman tu patut ditambah, patut diperbaharui supaya dia tak mengusang. Dan saya mohon juga lah kalau ada ustaz-ustaz ataupun siapa-siapa kata-kata alim, kalau ada saya salah tolong perbetulkan lah. Jadi kalau iman dalam menurut ahli sunnah wal jamaah, al-imanu i'tiqadun bil jinan wal qawlu bil lisan wal amal bil arkan yazidu bit ta'at wa yanqus bil maksiyat. Maksudnya iman kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, keyakinan dengan hati dan wal qawlu bil lisan, percakapan lisan, wal amal bil arkan, amal dengan anggota tubuh, dan yazidu bit ta'at. Maksudnya semua ketaatan boleh menambahkan keimanan, bertambah iman dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat. Maksudnya kemaksiatan boleh mengurangkan iman ataupun apa-apa iman. Maksudnya bahagian daripada iman ada tiga lah. Satu, hati, kataan dengan lisan, dan anggota tubuh. Jadi semua ketaatan, maksudnya ketaatan dalam segi hati, ketaatan dari segi lisan, dan ketaatan daripada anggota tubuh boleh menambah ataupun mengurangkan iman. Maksudnya kalau kita buat maksiat dengan hati ataupun maksiat dengan lisan, maksiat dengan anggota tubuh boleh mengurangkan iman, begitu juga dengan ketaatan. Semua itu boleh jadi. Semua ketaatan dan kemaksiatan boleh jadi dengan hati, perkataan dan lisan, dan kita panggil dia punya akibatnya boleh bertambah atau berkurangnya iman dalam hati, dalam diri manusia. Jadi adalah penting untuk kita sama-sama menambahkan ketaatan dengan hati. Maksudnya rasa takut, takwa, berharap, ikhlas, meyakini sifat-sifat Allah, takdir. Lepas tu perkataan pun samalah, zikir, baca Quran, perkataan yang baik, dan amal soleh, amal atau perbuatan seperti solat, pergi ke masjid, ziarah dan sebagainya. Okay,
saya juga nak tambahkan nak baca satu hadis lah. Hadisnya riwayat Ahmad nombor 8993. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Maksudnya iman itu terbahagi ataupun dia ada 70 ataupun 60 cabang. Fa'afdaluha qawla la ilaha illallah. Maksudnya yang paling afdal ialah mengatakan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang paling rendah adalah kita menghilangkan gangguan daripada jalan. Dan Nabi sambung itu lagi, rasa malu adalah cabang daripada iman. Ini terjemahan hadis lah. Maksudnya iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Maksudnya yang tekad ataupun perkataan kita. Perkataan kita menyebabkan adalah walaupun ia perkataan tapi ia adalah peringkat tingkat iman yang paling tinggi. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan pada jalan ataupun perbuatan. Berkaitan dengan perbuatan kita. Dan rasa malu adalah cabang beriman. Rasa malu adalah pada hati kan. So hati pun adalah cabang beriman. Maksudnya apa yang saya cakap tadi tu ada 3 bahagian iman tu. Semuanya tu adalah boleh menambahkan keimanan. So buku-buku yang ditulis tentang 70 cabang iman ni, kalau kita tengok Al-Bahaki dah tulis buku tentang Syu'abul Iman, dan Al-Halimi punya buku tentang Al-Minhaj tentang iman. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin jika kita semua nak tambah iman, kita lakukan cabang-cabang iman sebanyak-banyaknya. Maksudnya kita buat cabang-cabang ketaatan lah. Maksudnya dalam perkataan, hati dan perbuatan kita. Jadi kita akan bertemu Allah sebab cabang tu kita gambarkan satu pohon lah. Jadi kita akan bertemu Allah dengan membawa pohon iman. Kalau lagi banyak cabang, lagi besar lah pohon iman kita. Jadi bagaimana cara nak menambah iman? Saya akan ambil sikit masa lagi untuk cakap tentang ni. Sebab nanti presentation tentang perubatan nanti dalam 17-18 slide juga lah. Tip-tip praktikal untuk kita menambah iman. Satu, kita menuntut ilmu lah. Menuntut ilmu berkaitan dengan first sekali berkaitan dengan i'tikad dan keyakinan. Maksudnya i'tikad, kita boleh baca Quran dengan tadabbur, kita baca terjemahan atau tafsir Al-Quran. Dan Al-Quran adalah satu kitab yang paling cepat untuk kita menambah iman. Sebab dalam surah Yusuf kita ada kata dalam Allah kata Al-Quran itu sebagai syifa'u lima fis sudur. Maksudnya sebagai syifa ataupun penawar penyakit-penyakit dalam hati. Dan kita juga menuntut ilmu dalam mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Asmaul Husna, tengok kajian-kajian ustaz-ustaz, baca balik tentang sifat-sifat Allah dan belajar akidah yang benar, serta membaca sirah ataupun buku-buku tentang sahabat lah, untuk motivasi untuk kita beramal soleh. Dan tip yang kedua, yang pertama kita menuntut ilmu, yang kedua kita beribadat kepada Allah ketika kita seorang diri. Ta'at tu al-khalawat, maksudnya kita berkhalwat lah. Ada cara yang cepat untuk kita charge iman kita. Kalau kita dengar Rasulullah di awal dakwah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk solat malam. Maksudnya cara untuk charge iman, satu kita solat malam. Lepas tu sebab dia akan menjauhkan kita daripada sifat munafik. Lepas tu solat malam ni juga adalah solat yang terbaik lah. Afdhalus solat tu qiyamul lail. Dan cara yang ketiga, ataupun kita sedekah. Maksudnya benda tu dia akan menambahkan iman. Sebab kita buat hanya Allah je tahu.
Yang ketiga, kita selalu bersandar kepada Allah dan tidak bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Sebab tu dalam doa pagi dan petang kita baca juga lah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Maksudnya janganlah kita mohon kepada Allah, jangan Allah biarkan kita walaupun sekelip mata. Dan kita bersandar kepada Allah, sentiasa bertawakal, sentiasa berdoa, jangan terpukau dengan ibadat-ibadat kita lakukan ataupun kepandaian kita ataupun pengalaman kita. Jangan sombong dan jangan takabur lah. Dan cara ketiga untuk menambah iman adalah dengan pengorbanan lah. Sebagai tauhid, maksudnya pengorbanan akan diganti dengan Allah dengan manisnya iman. Kerana ada satu hadis mafhumnya, barang siapa mencintai kerana Allah ataupun membenci kerana Allah, memberi kerana Allah, menahan kerana Allah, telah sempurna imannya. Pengorbanan ni maksudnya kita lebih kepada untuk mencegah kita punya anggota tubuh, hati ataupun percakapan daripada melakukan kemaksiatan. Jadi bila kita tak buat maksiat, otomatik kita akan buat benda yang baik. Dan cara yang keempat untuk menambah iman adalah kita berteman dengan orang yang soleh. Sohbatul akhyar, sentiasa pergi ke masjid, sejumpa orang yang soleh, kawan dengan kawan yang kita kata apa, yang boleh menegur kita jika kita lakukan kesalahan. Dan sepatutnya kita sebagai orang Islam kita kena selektif untuk pilih kawan. Kita tak boleh berkawan biasa ribu. Kita tengok kawan yang mana kita untuk jadi teman rapat lah, bukannya maksudnya tak boleh berkawan. So kalau orang tu dia jenis yang kita kata apa, mengumpat, so tak boleh nak, kita kena selektif sikit lah, kita kena memilih sikit. Cara yang keenam ialah kita menjaga dan memanfaatkan waktu dapat kita, kerana adalah hadis di antara keelokan agama seseorang ialah meninggalkan yang bukan urusannya. Misalnya cerita-cerita macam lagu-lagu, movie, kan, benda tu kena kurang lah. Ataupun media sosial, bab-bab politik, mungkin dah boleh slow down. Kadang-kadang kita terlampau ambil berat pun dia tak akan membantu dalam kita punya urusan agama. Dan yang ketujuh, untuk menambah iman kita banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebab tu kita dalam doa yang paling agung, sebab tu kita solat lah. Sebab kita akan memuji Allah, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tawassul dengan sifat-sifat Allah. Lepas tu tengah-tengah kita kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. So banyak berdoa kepada Allah. Dan kita tahu makna solat, makna bacaan dalam solat. So tahu apa nak tekak, tak apa nak sihat. Satu saja sedikit perkongsian saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Dan siapa yang lagi arif tolong perbetulan saya, sebab sebagai manusia kita cuba untuk lebih mendalami ilmu, untuk mendidik keluarga dan anak-anak. Okey, kita pergi ke bab kedua. Sebab saya nak cakap tentang saya doktor mata, saya lebih nak cakap tentang mata lah. So, kalau ada soalan insya-Allah saya ajukan. Sebab kalau kita tengok doktor mata dekat Pulau Pinang, terutamanya kawasan sebelah inilah tanah besar ni agak terhad. Antara SPS memang tak ada langsung yang kerjaan. Lepas tu yang nak ada pun dekat Taiping paling dekat, ataupun dekat BM lah. Sebarang Jaya pun tak ada. Lepas tu kena pergi Penang ataupun ke Sungai Petani. Kan? So jadi sebab tak berapa nak dapat akses ke perkara mata ni, banyak
rakyat Malaysia kawasan Penang, dia dapat rawatan yang substandard. Sebab baru ni 2 minggu lepas kami ada buat program dengan geng-geng veteran askar. So saya bawa minta veteran bawakan daripada Penang. So dia orang datang 2 bas. So bulan 2 pun dia minta lagi bawa untuk 2 bas untuk pesakit-pesakit lah. Okay, cikgu saya boleh share cikgu Boleh Ya. Okay. Better untuk pemahaman semua saya cuba share. Tak jumpa pula. Sekejap Okay. Boleh nampak tak ni? Alhamdulillah nampak. Boleh Ya, nampak. Okay, ni saya sediakan slide ni yang basic lah. Mata kita. Okay, ni kalau kita tengok daripada luaran. Betul lagi. Kalau Ya, ya. kalau boleh buat slide show. Sekarang slide show. Oh, pasal apa ada kat tepi tu? Tak nampak slide show Ni pasal nampak kat tepi tu ada line. Kalau slide show maksudnya nampak yang tu saja, tak nampak. Tak nampak yang kecil-kecil, slide kecil-kecil tak nampak. Salah, saya stop je. Kena full screen lah. Yang kena full screen slide show. Yang tu Saya stop je. Tadi tu kira okey dah, cuma tak apa buat apa full screen tu, tekan full screen tu, tekan kat bawah button full screen tu baru nampak full screen slide tu satu slide ya. Now slide show Sedang dalam presentation. Ada butang kat bawah tu untuk full screen. Yang ni nampak semua slide. Oh ya, Slide kat tepi saya tu. tengok. Full screen. Tekan macam mangkuk tu kot. Tak jumpa lah cikgu. Tak apa lah, kalau tak jumpa teruskan yang ni nampak juga tapi kecil sikit lah. Pasal yang nampak kat tepi tu masih ada slide-slide kat tepi tu nampak. Tak apalah kot lah. Boleh. InsyaAllah. Teruskan. Alhamdulillah. Sekejap Okay, sekarang ni nampak slide saya bergerak tak? Tekan tang cawan tu. Tekan tang cawan tu. Lawan tak mana? Cawan bawah tu. Cawan bawah. Yang tu. Tekan tu. Tekan lah. Tekan lah. Kalau macam tu tak apa lah. Kami boleh berbesar. Nampak slide saya? Slide tu nampak. Okey, tapi tak. Saya tengok bawah atas dia bergerak tak? Gerak insyaAllah. Okay, tak apalah dia bergerak. Okey, jalan insyaAllah. Okay, kita belajar sikit lah pasal ilmu tentang mata lah. Okay, ni
kita tunjuk satu, depan ni kita ada kelopak mata, lepas tu ada bulu mata. Lepas tu yang mata putih ni adalah kita panggil kawasan conjunctiva lah. Kan? Yang tengah hitam ni kornea, dia macam cermin. Kornea ni kalau kita tengok dia potongan rentas ni, dia transparent. Belakang dia yang warna selalu warna coklat, warna hitam tu adalah iris. Ini yang mengawal kemasukan cahaya ke dalam mata. Okey, kalau kita tengok dalam mata, tengok yang buat potong tu. Okey, belakang dia ada lens ataupun kanta mata, dan ini bola mata. Bola mata dalam dia ada macam gel, kita panggil vitreous humor, dan dia bersambung dengan saraf mata ataupun kita panggil optic nerve. So lapisan mata, yang ni tajuk ni saya boleh laju sikit lah. Lapisan mata dia ada 3 lapisan. Kalau tengok yang belakang sekali, atas optic nerve tu dia ada satu retina, lapisan paling dalam warna kuning tu. Lepas tu choroid, lapisan tengah, dan kita panggil sclera yang bahagian putih kat luar tu. Okay. Okay, ni sama. Okay, panjang bola mata kita daripada kornea ni, yang permukaan depan ni sampai belakang dekat fovea ni, yang ada titik fovea ni adalah titik peka lah. Maksudnya titik ni yang berfungsi untuk cahaya. So panjang dia daripada depan sampai belakang dalam 24 mm ataupun 2.4 cm lah. Okay, fungsi mata sebenarnya dia cuma satu objek yang untuk menerima cahaya sebenarnya. So bila dia terima cahaya, kita punya kornea, kanta mata ataupun lens, dia akan fokus cahaya pergi ke fovea ni. Dia nampak fovea ni So dia akan menumpu cahaya ke fovea ni. So dia menumpu cahaya, dia akan hantar ke saraf mata tu, optic nerve. So bila dia hantar, dia akan pergi ke otak belakang. So dia akan pergi ke otak. Kadang-kadang kita tengok orang otak dia, dia punya mata normal kan, tapi dia tak nampak. Mungkin dia ada masalah saraf mata ataupun masalah kena stroke ke, dan otak dia terjejas. So benda tu dia akan efek semua lah. Jadi fungsi mata cuma menerima cahaya, tapi yang nak baca, yang nak menggambarkan kita tengok ni, kita tengok tengok ni nampak orang, nampak pokok, semua tu adalah fungsi otak. Okay, kalau kita tengok ini yang Dr. Mata selalu tengok lah, gambar yang atas sebelah kiri ni. So yang hitam tengah ni adalah fovea centralis. So kalau kita tengok dalam retina ni sangat nipis. Mungkin dalam 500 mikron dia punya ketebalan dia. Tapi dalam ni Allah ciptakan kita ada sel photoreceptor kita nama. Sel ni dalam satu mata saja ada 2 jenis sel. Satu kalau tengok bawah sekali, satu rod, satu cone. Yang cone ni dekat tengah-tengah fovea. Dia ada dalam 6 juta satu mata. 6 juta sel. Sebanyak Allah ciptakan 6 juta sel cone, dan rod ni adalah 20 kali ganda pada cone. Dia ada dalam 120 juta. Sebanyak mata sekecil-kecil 2 cm dalam 500 mikron saja, dia boleh ada dalam 120 juta ataupun photoreceptor. Dia tak termasuk sel yang kedua tu. Ada bipolar cell, ganglion cell. Total dia mungkin lebih pada 200 juta lah satu mata. Kalau 2 mata dah kan, bayangkan dalam dunia ada 8 bilion katakan. So kali dengan sel mata ada. So benda tu, fungsi-fungsi sel kan bukannya kita kata memanglah Allah dah jadikan benda tu macam hukum alam sistematik, tapi Allah yang atur. Kita tengok betapa maha kuasanya Allah mengatur semua.
bercerita berbilion-bilion dalam benda yang kecil kita tak ada gambar. Okey, masalah mata yang selalu kita ada. So, saya bawa satu. Okey. Ini normal vision ataupun penglihatan normal. Maksudnya cahaya yang kita tengok dia akan menumpu ke titik peka kita, fovea. Dr. Azim, sekejap. Doktor sedang membincangkan slide nombor apa? Sekejap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tak bergerak lah maksudnya. Kami masih dapat gambar apa slide 1 ya. Hilang. Tak bergerak. Baru dapat. Mana ni bergerak ni? Sekarang bergerak lah. Tadi slide 1. Sekarang okey. Dah bergerak lah. Oh ni bergerak lah. Saya tak saksi lah maksudnya. Okey, teruskan. Ni slide 2 lah. So yang saya cerita tadi tu, fungsi mata dia macam kamera. Dia fungsi untuk menerima cahaya, tapi dia akan dihantar ke otak lah. Dia akan dihantar ke otak. Kadang-kadang mata dia nampak normal tapi dia tak nampak sebab dia ada masalah saraf mata, belakang otak ni masalah. Okey, ni saya kata sel tadi Sel belakang mata ni. Okey, mata ni dia ada 3 lapisan utama. Satu lapisan putih ni kita panggil sclera, lepas tu tengah ni choroid, yang ke dalam ni retina. So yang saya tengah belajar tu adalah untuk pembedahan yang retina belakang ni lah. Okey, yang saya kata tadi, dekat bahagian titik peka, bahagian retina ni, dia ada sel rod dan kon. Kon ni dalam satu mata ada dalam 6 juta, rod ni ada 120 juta. So benda tu retina ni dia kecil je, macam kertas je, nipis je dalam 500 mikron. Tapi Allah boleh jadikan benda tu beratus-ratus juta lah dalam satu layer yang kecil dalam mata. Kan satu mata ada 200 juta sel. Kalau 2 mata dah ada 400-500 juta. So kali dengan berbilion-bilion manusia, benda tu bagaimana Allah mengatur lah. Okay, ni sekarang nampak ada 4 mata ni. Nampak lah. Okay. Saya akan nampak ni sikit lah, tak cantik sikit sebab ada klik at title mana ni. Okay, tak apalah. So normal vision adalah penglihatan normal. Maksudnya cahaya yang kita tengok tu dia akan tumpu ke titik peka. Titik peka yang bahagian fovea tadi lah saya tunjuk ni. Dia ada macam lurah sikit kat tengah ni. So ini yang fungsi titik peka untuk tengok color, untuk kita baca, dia sharp vision. Dan myopia adalah cahaya yang kita tengok dia tertumpu ke depan, dia tak pergi ke titik ni. Jadi maksudnya myopia adalah short sighted kalau kita panggil dalam bahasa orang putih, ataupun kabur jauh, dia tak dapat jauh lah. Cahaya dia akan duduk depan, jadi orang tu dia kena pakai cermin mata cekung. Hyperopia kabur dekat lah, selalu jadi waktu orang yang umur 40 tahun ke atas, dia start jadi hyperopia. Dia kena pakai yang selalu kalau pergi kedai DIY ke spek, kat kedai spek dia kena pakai plus lens, maksudnya kata cembung plus 1, plus 1.5 ke untuk baca lah. Jadi bila dia pakai kata cembung, dia akan menumpu ke depan. Kita kata rabun silau. Maksudnya dia mungkin permukaan mata dia tak sekata, jadi cahaya tu dia banyak fokus, banyak titik fokus. Benda tu pun kena pakai spek, tapi dia bergantung kepada darjah dia akan kira dia punya angle dia lah untuk fokuskan balik cahaya ke tengah dia. Ni dia akan pakai kanta yang ada power silau. Okey, kenapa bila umur 40 dah start jadi rabun dekat 40-an sebab satu sebab fungsi untuk kita tengok dekat
dia ada tiga keadaan mata kita akan berubah. Satu, kita punya anak mata akan mengecil, yang depan ni. Yang kedua, kanta yang belakang ni, Allah cipta dia boleh bertukar bentuk, cembung dan cengkung. So bila dia dah nak kat 10.30, bila dia bertukar bentuk, bila kita tengok dekat dia akan cembung. So bila cembung dia akan fokus. Tapi bila usia 40-an ni, kita punya lens ni, kanta ni, lens ni dah hidup. Dia makin lama, makin tua dia akan makin jadi kuning, makin membesar, makin menebal. Dia dah jadi keras lah, dia dah stiff. Dia tak kenyal macam orang normal. So sebab itulah dia tak boleh nak lawan lah, kita tak boleh nak lawan. Kita tak boleh nak cembungkan dia. Bila kita paksa juga, otot yang pegang lens ni dia akan sakit lah. Sebab tu dia akan ada sakit kepala, dia akan jadi letih, mata letih. Kalau kita lawan juga nak tengok dekat. Jadi yang terbaiknya adalah pakai spek labur dekat. Okey, masalah yang paling utama dekat Malaysia, cataract. Maksudnya kanta mata tu dia jadi putih. Saya cepatkan sikit. Ni kanta mata yang normal, maksudnya dia macam cermin. So cataract ni dia jadi warna putih. Jadi cahaya daripada luar dia tak boleh nak masuk, jadi dia terhalang. Kadang-kadang saraf dia normal. Ini yang banyak kita buat operation. So budak-budak pun boleh jadi. Ataupun dia tak kira usia lah. Budak-budak pun jadi, kan kadang-kadang lahir tu kita nampak dia dah ada cataract. So kita kena buat operation cepat. Sebab kalau buat lambat dia akan menyebabkan mata malas. Okay, operation dia simple aja. Sebenarnya dalam lens atau kanta yang saya cakap tadi, dia ada kantung dia. Ini kantung dia. So kita akan pecahkan kantung depan ni. Tapi dia delicate lah. Kita akan pecahkan kantung depan ni. Dan kita keluarkan sedut lens yang lama. Kita akan masukkan lens yang boleh lipat ni dalam kantung yang sama lah. Jadi yang memegangnya tetap struktur asal kanta mata kita. Jadi bila dia pegang, tapi selalunya kita akan aim untuk fokus ke fovea ni. Kan kadang-kadang sebab lens yang plastik ni ataupun kita panggil dia acrylic bila kita pakai, dia tak boleh nak berubah bentuk macam lens asal. Kadang-kadang mungkin pesakit lepas tu dia kena pakai spek juga untuk baca. Ataupun dia ambil yang multifocal. Kalau multifocal dia agak mahal. Lepas tu kadang-kadang pesakit dia tak boleh nak sesuaikan dengan otak dia. Sebab dia akan ada, bila dia tengok jauh, dia akan ada macam ring. Bila tengok jauh dia akan lari image tu. Okey, penyakit mata lens, diabetik. Dalam ni, kalau dalam 10 orang mungkin ada seorang kot yang ada kecil manis. So mata kecil manis ni, kalau kita tengok normal macam ni. Okey, yang kalau diabetik ni dia macam ni. Dia ada pendarahan kecil, lepas tu dia ada lemak-lemak keluar. So semua ni sebab kecil manis. Dan sampai satu tahap, dia dah ada salur darah baru. Bila dia tumbuh tu kita kena laser lah. Sebabnya kita tak nak dia pecah. Bila pecah, dia akan jadi macam ni. Yang atas belah kanan sekali tu. Dia akan jadi pendarahan, dia akan tutup titik penatan peka. Lepas tu bila dia tutup tu, bila darah tu dah mengecut, dia akan jadi parut. Macam yang bawah belah kanan sekali. So bila parut tu memang kena buat operation lah. So kalau mata kecil mana, image dia akan nampak macam ni lah. Sebab ada kawasan yang dah ada berdarah, ada yang dah pecah. Dia blur. Okey, ni penyakit kita panggil gift of sight lah, glaucoma. Dia tak ada simptom. Sebab tu kalau dalam oftalmologi dalam mata, kita ada minggu glaucoma week. Maksudnya kita akan buat saringan percuma, sakit akan datang. Sebabnya dia tekanan mata tinggi, tapi tinggi taklah sampai sakit mata. Mungkin tekanan normal 10 hingga 20. Tekanan dia mungkin 23, 24. Dia akan slowly, efek dalam 5-6 tahun dia akan efek saraf mata belakang ni dan dia akan jadi pucat.
slowly saraf mata dia mati. Mata dia mungkin normal tapi dia tak check, mungkin 10 tahun tak pernah jumpa doktor mata, dia tak ada simptom, dia pun tak perasan dia punya penglihatan dia makin kurang. So bila dia datang, saraf mata dia dah mati dah. Dia tekanan mata tinggi, dia akan tekan kat sini. Saraf mata mati walaupun mata normal, saya kata tadi, cahaya yang mata tengok dia tak boleh nak bawa ke otak. Jadi dia akan pun dia akan buta lah. Kalau glaukoma memang boleh menyebabkan kebutaan. Ini saya rasa dah advance. Satu lagi. AMB ni maksudnya saraf tu dia mengecut ataupun fungsi lapisan kedua dalam belakang mata tu dia tak sekata. Jadi dia banyak macam tisu, macam sel-sel lemak ataupun kita panggil macam lemak lah, dia akan pergi ke saraf mata. Jadi fungsi mata akan terjejas. So ni penyakit-penyakit yang AMD dia akan efek vision yang central. Dia tak nampak muka, tapi tepi dia nampak macam tu. Jadi berlaku pendarahan yang banyak lah. Okay, saya rasa dah 10.30 dah. Mungkin agak laju sikit, tapi tak apa. Kalau tak faham boleh tanya dulu. Ada soalan tak? Alhamdulillah. Saya nak ambil masa lama sangat. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Razif kita yang telah tadi sama-sama membaca Al-Quran dengan kita, menjadi khalifah kita. Seterusnya memberikan sedikit takruf mengenai latar belakang. Tapi cuma saya tak tahu tadi apa sebenarnya Dr. Razif asal daripada mana, Pinang tu tak mana tempat. Mungkin ada orang kampung kat sini ni. Kat mana yang boleh belajar kat SMK ni betul-betul tu masa tu duduk di mana? Saya rasa memang Penaga. Oh, Penaga, sebelah Penaga. Pulau Pinang. SPU. Okey, alhamdulillah masih orang Penaga. Hari ni berada di Terengganu di rumah kampung isteri. Jadi bersiaran daripada Terengganu. Alhamdulillah. Jadi tadi disebutkan sekarang ni berkhidmat di TLDM Lumut dekat Hospital Angkatan Tentera Lumut. Jadi memang kepakaran dalam mata. Jadi alhamdulillah tadi kita dengar tazkirah yang disampaikan, satu mengenai meningkatkan keimanan kita semua, macam mana kita nak meningkatkan keimanan, dan seterusnya satu subjek ilmiah lah kepada kita, khususnya dari segi mata, macam mana mata kita apakah selalu penyakit mata ataupun gangguan yang kita hadapi di mata yang telah diterangkan tadi dengan slide-slide yang kita boleh nampak dengan jelas. Misalnya macam tadi kalau tengok kena kecil manis tu, nampak kawasan-kawasan yang ada lemak ataupun perdarahan yang menyebabkan kita tak dapat melihat dengan baik. Jadi saya rasa ni semua menarik minat untuk ahli jemaah untuk bersembang, nak bertanya. Kemungkinan kita pun ada masalah-masalah yang berkenaan yang mungkin kita teringin nak tanya, kerana senang nak dapat jumpa doktor mata, kena pergi ke tempat pakar mata, tapi malam ni pakar mata datang bersama kita, dapat terangkan kita terus secara maya. Alhamdulillah. Jadi silakan tuan-tuan dan puan untuk berinteraksi dengan Dr. Ahmad Razif kita, kalau nak bertanya dan sebagainya, silakan. Ataupun saya nak jemput Ustazah Siti Aisyah dulu kah untuk mengalu-ngalukan. Ustazah ada. Ustazah Dr. Siti Aisyah, silakan. Atau boleh tengok semua. Tu dia. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aziz dengar ke suara Ustazah? Dengar Ustazah.
Alhamdulillah. Untuk makluman jemaah ya, sahabat-sahabat dalam kelas ngaji kita ni, Dr. Ahmad Razif, anak murid saya ni sebenarnya salah seorang doktor pakar yang merawat saya lah sebenarnya tentang mata ni. Alhamdulillah. Memang betul apa yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Razif tadi. Kalau kita ya, saya sendirilah, saya sebenarnya sangat concern dengan kesihatan diri lah. Nanti saya juga suka jumpa doktor sebenarnya. Cuma saya kurang sikit tentang jumpa doktor mata. Sebab tadi ada Dr. Razif sebut kan, bila 10 tahun baru kita tahu tentang masalah kita menyebabkan masalah mata kita tu dah jauh, kata dah teruk lah. Saya sebenarnya pernah jumpa pakar mata ni pada tahun lebih kurang, masa tu masih lagi di SMKA, tahun 99 masa tu. Pakar mata yang ada di situ ialah dia daripada Penang. Betul apa yang dikatakan oleh Dr. Ahmad Razif tadi, memang betul pakar mata sangat susah nak jumpa. Masa tu dia ada buka di Parit Bunta, saya di SMKA masa tu. Masa tu doktor dah diagnose saya bermasalah mata kering. Ada simptom. Cumanya dia kata, saya kata ada ubat ke doktor? Dia kata tak ada ubat. Caranya ialah menjaga mata dan UV lah. Sejak itulah saya bersunglasses. Saya dah jadi Saloma dari tahun 99 lagi. Macam-macam gelaran orang panggil saya kan, sampailah hari ni alhamdulillah. Cumanya mata saya di peringkat awal ni sihat, saya tak ada rabun jauh. Di peringkat awal kan, saya dapat rabun dekat ni pun dah masuk umur yang serius lah, maksudnya yang serius, yang perlu pakai spek sentiasa ni. Umur saya 48 masa tu. Sebabkan banyak baca assignment pelajar, tesis pelajar apa semua tu, dia meningkat lah. Cumanya saya tak perasan lagi. Saya ingat saya ni ada macam masalah rabun macam tu sajalah. Tahun lepas, waktu PKP, selepas PKP 1 tu, saya tiba-tiba tak nampak. Tiba-tiba tak nampak tu. Tiba-tiba tak nampak, saya rasa saya duduk dalam plastik. Masa tu memang saya stres, 2 minggu saya stres. Stres sebab kita rasa tak selesa. Apa yang doktor sebut tadi, apabila mata kita tak selesa, kita akan datanglah pening kepala, tak boleh nak membaca. Dan banyak lagi lah iringan-iringannya yang datang tu. Itu yang kata nikmat Allah yang sangat besar, antaranya mata lah kan. Dalam surah apa tadi bang? Al-Balad bang macam mana bang? Alam naj'al lahu ainain. Tidakkah kami jadikan kepada kamu 2 biji mata. 2 biji mata kan. Allah Ta'ala sebut dah. Saya pun tadi selepas masa Dr. Razif membentangkan tadi ni, saya membuka ijaz Al-Quran tentang mata. Bagaimana mata dalam Al-Quran ni banyak sangat yang dari sudut mata yang orang kata yang fizikal dan juga fungsi-fungsi mata yang mendalam lah. Alhamdulillah. Jadi sejak daripada PKP tahun lepas lah, saya mula start jaga mata, dan baru-baru ni saya mendapat rawatan daripada Dr. Ahmad Razif sendiri. Bulan 12 saya pergi jumpa dia sebab saya tak tenang. Bukan oleh Ananda Dr. Ahmad Razif, jiwa kita tak tenang. Kenapa tak tenang? Kita perlu pakai mata yang macam doktor ni lah. Tadi kan, saya seronok sangat. Saya rasa Allah, alhamdulillah, anak murid saya masih lagi dapat melafazkan perkataan bahasa Arab dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, dapat menyebut hadis dengan baik. Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Doktor ataupun pakar yang macam ni dalam merawat ada suntikan rohani. Sebab sebelum ni saya merujuk pada pakar mata di Lamuwahi ya. Saya tak dapat pergi BM memang pun sebab masa COVID orang tak layan kita. Macam doktor sebut tadi, pakar mata sangat susah kan. Jadi saya pergi Lamuwahi, doktor merawat tu memang surgeon lah, pakar betul lah. Asalnya bertugas di England lah, balik buat pakar di Malaysia, di Penang. Salah seorang yang sangat hebat lah, ramai passion dia. Tapi cuma dia bila kata dia tidak ada rohani tu, ialah dia non-Muslim. Dia lebih kepada penjagaan mata saja.
sampai dia kata kat saya, kalau you macam ni juga, you boleh buta, you mau lah. Jadi di situ kita ada sedikit stres dan tugas kita yang tak habis lagi. Alhamdulillah, sebab itulah saya kontak anak murid saya tahu dia seorang pakar mata, saya perlu jumpa dia. Walaupun dapatan tu sama, Razi dan juga dapatan diagnosnya sama. Cumanya sentuhan rohani tu yang penting sebenarnya. Tahniahlah kepada Razif, Dr. Ahmad Razif, melawat pesakit dengan iringan sentuhan rohani, Masya Allah. Hebat. Ustazah sangat sentiasalah. Ni spek mata baru Ustazah ni. Ustazah dah diagnose. Alhamdulillah. Pergi dah jumpa opto. Ada satu lagi saya nak pesan kat sahabat-sahabat kita, jangan terus ke kedai spek. Kita kena pergi ke opto dulu. Selepas jumpa pakar mata, kita pergi opto. Sebab opto dia akan cek mata kita sampai yang macam Dr. Ahmad Razi sebut tadi, sampailah tekanan mata. Alhamdulillah tekanan mata Ustazah sihat. Cuma doktor kata sekarang ni opto kata last check kolesterol bila? Dia tanya lagu tu pula. Saya kata last 2019 lah. Saya tak pergi check lagi. Jadi Ustazah tak pergi check lagi kolesterol Razi. Tak sempat lagi. Sebab dia kata ada sedikit dalam bayangan mata. Subhanallah, saya belajar banyak daripada masalah mata saya. Dari mata ni bukan kata dari mata turun ke hati tu perasaan orang katakan. Yalah kalau kita tengok seseorang dari mata turun ke hati. Tetapi sebenarnya dari mata tu saya belajar macam-macam. Dari mata boleh kenal kencing manis. Dari mata boleh kenal, kalau Ustazah salah bagi tahu Razi ada masalah buah pinggang. Dari mata ada lagi masalah kesihatan yang lain. Doktor buka je mata kita, doktor dah nampak apa masalah kita. Masya Allah, hebat, subhanallah. Oleh itu sahabat-sahabatlah di semua ni kita ni lebih kurang je umur ni, masing-masing tengok pakai spek je Razi. Ni bunda-bunda dan ayahanda dalam grup ni semua mengalami masalah yang samalah kemungkinan. Taklah macam Ustazah ni ada empat masalah kan. Tapi Alhamdulillah lepas Ustazah jumpa Razi hari tu, lepas jumpa Dr. Razi hari tu, Ustazah rasa tenang, Alhamdulillah, dan happy je lah. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustazah. Dah jadi penceramah pula dah. Tadi orang gelar orang gelar macam-macam hari tu kita dengan cermin mata yang ada macam seloma lah. Ini saya kata macam Harry Potter pula dah cermin mata ni. Saya untuk pengetahuan semua, saya ada 4 dalam beg saya, wajib ada 4 ni. 4 spek mata. Tu wajib. Kalau dulu-dulu yang orang kata skincare lah apalah, sekarang semua pakai mata. Ubat mata, ubat titis mata, spek mata ada 4. Topi satu lagi wajib dah lah ni. Tak tahulah passion apa. Spek mata ni macam Harry Potter punya cermin mata. Ni orang boleh panggil Harry Potter pula lah. Ini memang macam Dr. Razi sebut tadi, dia punya kantor dia ni mahal sikit lah. Bukan pasal apa nak buat macam yang Dr. Razi sebut tadi lah. Untuk jauh, dekat dan juga untuk cahaya tu semualah. Dan ni kalau cahaya kuat dia dihitam terus. Demi mata, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Ada apa-apa respon daripada Dr. Razif? Silakan kalau ada apa-apa daripada apa yang Ustazah sebutkan, insya-Allah. Ni dah renung lama-lama ni, dia ni sikit lah. InsyaAllah Ustazah punya masalah tak ada apa sangat lah bagi kita yang selalu tengok banyak kes-kes yang lagi ini kan, lagi teruk bagi Ustazah masalah tu dalam 1/10 je lah tahap dia tu. Cuma ada orang dia tak nampak langsung kan. Bab sakit mata memang ramai. Kalau klinik tu kita tengok memang bersusun lah kan. Tapi InsyaAllah setiap penyakit adalah ubatnya kan. Cuma bab mata ni kalau pergi jujurnya kalau saya tak belajar mata pun, kita sebagai doktor biasa banyak pendedahan tentang mata. So, kebiasaan kadang-kadang dia tak berapa arif tentang mata juga. Macam saya sebelum pergi belajar mata lah. Jadi kadang-kadang nak tengok kan, kalau kita doktor mata akan tengok
kita panggil fundus nak mengendap dalam saraf mata pun kadang tak dapat. So yang penting kena dapatkan kita kata pendapat doktor mata ataupun pendapat optometris. Kalau pergi optometris pun dia boleh advice, kalau dia tahu dia tak boleh naik handle, dia akan rujuk ke doktor mata juga. Sebab tu at least kalau pergi optometris yang accessible kan, senang. Dia boleh advice. So insya-Allah. Ada apa-apa soalan lagi tak? Ada pun type ke dalam chat tu? Yalah, silakan tuan-tuan yang puan-puan ni. Sampai lewat kan cikgu? Ha? 40 dah ni. Kau ada lagi dia siapa yang nak bertanya insya-Allah. Okey tak apa. Ajar Nolila Wati. Puan Sufiah. Assalamualaikum. Cikgu dan Assalamualaikum Ustaz dan rakan-rakan. Saya ada masalah mata, Ustaz. Dari tahun 2019. Masalah kilang air mata sebelah kanan. Kalau dia tak selalu terjadi. Atau aircon ataupun masak kat dapur, dia akan meleleh sendiri, mata keluar sendiri sebelah kanan, air mata. Tapi saya dah cek doktor, 6 hari bulan ni nak cek lagi, 6 hari bulan 1 ni. Doktor kata kalau tak baik juga, dia kata nak buat itulah operation. Tapi masalahnya, kadang dia elok, kadang dia tak elok. Macam mana tu doktor? Dia masalah longkang air mata ke? Longkang air mata. Dia keluar air mata tu keluar sendiri. Kadang-kadang tapi tak ada selalu. Jumpa kat mana tu? Kanan. Kalau kena ni sekarang saya kalau kena cahaya macam tu lah masalahnya. Tapi dia tak selalu. Kadang dia baik, kadang dia jumpa dekat hospital mana? Dah jumpa pakar mata. 6 hari bulan ni saya jumpa lagi lah. Dekat BM masalah mata. Ya? Dekat BM? Dekat Serdang. Hospital Serdang. Pakar mata. Saya dekat ni duduk kat Bangi. Oh ya. Sedang memang pusat mata untuk pembenahan longkang lah. Minta doa untuk mata lah doktor. Doa untuk sakit mata. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Apa Arif lah. Tapi doa tak kisah, kita doa apa-apa pun tak apa. Cuma dia kalau berkaitan dengan longkang air mata, kalau kita dia sebelah, kalau kita tengok dia sebelah hidung ni, kat bawah tu dia memang akan ada longkang air mata lah. Sebab tu kita menangis, kadang kita ada semak kan, kat longkang air mata tu dia banyak turun ke hidung. So bila longkang dia tersumbat, jadi air mata tu keluar ke depan lah. Jadi dia sentiasa mengalir. Memang sentiasa. Selalunya dalam masalah tu sebab dia tersumbat. Dan kalau tak selesa, memang kita advise operation. Tapi kalau tak operation pun, risiko dia boleh dapatkan jangkitan. Dia takut dia bengkak di kawasan longkang air mata tu. Kalau dia dah tersumbat lah. So risiko dia jangkitan. Tapi itulah, kalau untuk pembedahan ni selalunya doktor dia takkan paksa lah, dia bergantung pada puan juga sama ada nak buat ke tak buat pun tak ada masalah kan. Macam kecemasan yang perlu buat cepat kan. Kecuali pernah kena jangkitan banyak kali dan kita memang advise untuk buat kan. Kita takut jangkitan banyak kali kan, lama-lama kawasan sini dia boleh pergi ke otak lah, kuman-kuman tu. So kita takut. Tapi insyaAllah kalau operation tu selalunya dalam 90% berjaya lah. Kalau dia akan buat macam bypass daripada longkang dulu masuk ke hidung. Lepas operation tu tak ada apa masalah ke doktor? Dia ada dua approach. Sama ada operation tu dalam daripada dalam hidung, dia akan buat laluan masuk ke longkang, ataupun dia akan buat operation daripada bawah lah. Dalam 1 cm je bukaan dia akan buat laluan ke
ke hidung. Tapi selalu patient tak ada masalah. InsyaAllah. Kalau mengganggu, saya syorkan buat jugalah sebab kita takut nanti jadi jangkitan. Jadi jangkitan kawasan tu bila tersumbat, maksudnya kuman tu dia akan sentiasa duduk situ, dia tak hilang. Dia akan bengkak tersumbatnya. Jadi dia jadi jangkitan. Tak nak buat lagi pun tak ada masalah. InsyaAllah moga sembuh lah. Doakanlah Ustaz, insyaAllah. Terima kasih. Silakan Profesor Abiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau kata air mata, bila kita tengok cahaya, terutama matahari lah, bila cahaya terang, air mata dia akan meleleh dengan sendirinya. Meleleh banyak, lepas tu, tapi dia tak ada sakit, tak ada apa. Adakah itu ada simptom-simptom penyakit mata ataupun normal? Terima kasih doktor. Ada dua kemungkinan lah. Satu mungkin sebab silau. So bila silau, cahaya masuk ke kita punya permukaan mata tu, dia tak sekata kan macam saya tunjuk tu. So bila dia silau macam tu, dia akan tak selesa, so refleksnya mata kita dia akan cuba keluarkan air banyak lah. Satu lagi tu mungkin kita fokus buat kerja, kita tenung, mata tu dia permukaan dia kering. Bila permukaan kering, dia akan hantar kita punya badan ni Allah ciptakan dia ada sistem hantar ke kelenjar untuk bebaskan banyak. Jadi dia akan jadi air mata tu mengalir banyak. Sebenarnya ialah kalau kita fikirkan bila kering kenapa air mata keluar kan? Tapi sebenarnya macam itulah sistem yang Allah aturkan kan. Mungkin dua kemungkinan tu lah, mungkin silau satu lagi tu mungkin mata tu dia kering lah. Ataupun satu lagi tu mungkin dia mungkin tanda-tanda awal katarak. Contoh nak memandu malam pun dah susah, dia silau, tengok cahaya pun silau, mungkin kanta mata ataupun lens tu dah start kabur, tanda awal katarak lah. Okay, kena check jugalah tengok macam mana. Jadi kalau macam tu doktor nasihatkan untuk jumpa dengan doktor mata lah. Boleh check kat mana-mana. Adakah dia melibatkan saraf di mata? Selalunya tak lah kan. Tetapi ada juga simptom glaukoma, tekanan mata tinggi, bila tengok benda apa-apa tu dia jadi silau. Glaukoma ni dia memang kena check, tapi itulah dia tak ada simptom. Tapi ada juga orang yang ada glaukoma tapi dia jadi macam simptom silau. Yang bagusnya boleh check lah, kalau susah jumpa doktor mata boleh pergi optometris ke, so dia yang ada gambar, dia boleh ambil gambar, dia tengok macam mana. Kalau dia tahu tekanan tinggi macam glaukoma ke, kalau silau mungkin dia boleh pakai spek, dia tukar power je. Ataupun katarak ke, mungkin dia advise untuk jumpa doktor mata. Pusat-pusat kedai spek tu mungkin dia boleh jadi macam, kita kata apa, macam klinik kesihatan lah, dia boleh tengok dulu masalah macam mana. Kalau dia tahu masalah ni dia tak boleh nak handle, dia akan hantar ke doktor mata lah. Macam tu. Kalau susah nak jumpa doktor mata lah, kan boleh pergi ke klinik yang ada optometris yang boleh check tekanan mata, yang boleh check boleh dia ada mesin yang untuk ambil gambar dalam mata, so dia senang lah. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum. Last kali nak bagi apa wakil lelaki kita. Haji Yaakob, silakan. Ni last. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz, Doktor. Ya. Tentang tentang kesihatan tadi tu, yang mana yang masalah apa rohani dan jasmani. Jadi yang terbaik memanglah yang doktor bagi pencerahan tadi. Jadi pencerahan tentang kesihatan mata pula tu,
yang satu saja tentang langkah-langkah untuk penjagaan bagi kami yang sudah berusia ni, langkah-langkah keselamatan dan terbaik untuk kami untuk terus mendapat membaca dengan baik. Jadi satu lagi tentang sekarang ni masalah untuk mendonate mata tu. Adakah terbaik atau tidak? Itu saja. Soalan kedua tak apa jelas macam mana? Yang kedua tu langkah-langkah terbaik untuk penjagaan mata bagi kami yang telah berusia ni lah. Dan yang ketiganya yang satu lagi tu tentang masalah nak donate mata tu. Nak bagi mata pada setelah orang tu meninggal dunia. Itu saja. Bagi mata kepada Derma mata. Demam mata. Oh, demam mata. Derma mata. Kalau Macam maksudnya buah pinggang. kita tanda tangan setuju kata kalau kita meninggal dunia kita dermakan mata kita. Okey. Itu saya. Baru saya faham. Okey, tak apa. Okey, cara penjagaan mata kalau dia ada penyakit yang kita boleh cegah. Contohnya macam katarak. Sebenarnya mata kita panggil selaput kan. Selalunya selaput tu dalam mungkin hampir lebih pada 80% akan dapat lah selepas umur 60 kan. Cuma banyak atau tak banyak aja kan. Kadang-kadang dia cepat, umur 40 lebih pun dah start ada. Tapi benda tu kadang-kadang ada yang dia macam uban lah kan. Ada yang orang ada uban awal, ada yang tak ada uban. Cikgu Rahim walaupun ni tetap tak ada uban kan. Steady tu. Dia macam tu, dia ada umur 40-an dah banyak uban. Macam tu juga yang simptom kita kena selaput tu kan. Dia sebab dia tanda-tanda penuaan. Kadang-kadang kita cuma boleh delay je, kita tak boleh nak cegah betul-betul lah. Itu satu lah. Kalau bagi saya first kali kena adakan kita kata rutin check up. Mungkin dalam 2 tahun sekali ataupun 3 tahun sekali check mata lah. Check mata. Kalau dah tak selesa, at least kita boleh dapat check simptom glaukoma. Kalau susah jumpa doktor mata, boleh jumpa optometrist pun boleh kan. Kadang-kadang kita tak tahu ada glaukoma. Sakit datang umur 60 dah start tak nampak. Ini kita tak nak buat apa-apa sebab glaukoma tu saraf dia dah rosak hampir 95%. Sebab mula-mula tu dia tak ada simptom. Mungkin benda penyakit dah ada daripada umur 40 kan. Satu kita kata penjagaan mata sentiasa check, mungkin 2-3 tahun sekali. Macam kita check penyakit lain lah. Macam darah tinggi macam mana kita check 2-3 tahun sekali. Lepas tu macam Ustazah Aisyah kata tu boleh pakai spek hitam untuk cegah daripada UV. Kadang-kadang UV tu dia sebab Malaysia kita tropical kan. Kita punya UV tu agak tinggi lah kan. So kita boleh pakai spek. Sebab tu kalau kita tengok orang yang kerja kat outdoor macam bedang ke sawah ke kan, dia ada selaput kat luar tu. Sebab UV lah. Masa inflamasi dia punya permukaan mata. Satu pakai spek, and then kalau macam mata tu rasa kering, and then check boleh juga pakai macam ubat aemor tu, boleh pergi beli kat farmasi. Jangan beli ubat lain lah, kalau macam aemor tu tak ada masalah. Artificial case. Sebab ubat lain kita takut dia ada kandungan steroid betul tekanan mata tinggi menyebabkan penyakit lain juga kan. Lepas tu power yang bersesuaian lah. Bila kita pakai spek pun kita kena ada power yang bersesuaian. Kalau tak bersesuaian kita akan jadi cepat letih kan. Saya rasa itulah langkah-langkah penjagaan mata. Untuknya derma mata pula, sebenarnya apa yang kita derma tu cuma kawasan kita kata yang depan tu, yang kornea tu, saya kata tadi tu. Dia takkan derma satu betul biji mata tu kan, dia cuma permukaan yang depan tu yang macam cermin saya tunjuk tadi kan. Benda tu kat Malaysia memang kita ada bank tisu dekat KL yang boleh kita sign untuk derma mata. Cuma
proses harvesting, kita harvest ambil pada orang mati ataupun bila kita dah meninggal, kebanyakannya kat Malaysia tu dia belum ada, kita kata belum sampai culture yang dia cover secara ekstensif. Dia belum sampai tahap macam US kan. Dia tengok bila si mati ni okey dia ada derma, dia dah declare nak derma ke tak kan. Maksudnya Malaysia ni dia ada tapi tak banyak sangat. Memang tak. Contoh kalau kat KL tu mungkin boleh lah kan, macam kat Penang mungkin cornea tu boleh dibawa tapi mungkin tak ada wakil kat situ kan. Tak ramai orang yang ada khusus untuk ambil cornea tu. Sebenarnya kalau kat overseas cuma nurse ataupun macam dia punya paramedik je yang ambil cornea tu kan. Lepas ambil cornea tu yang bahagian mata hitam tu, yang depan tu, yang cermin tu, dia ambil and then dia akan tutup balik lah, jahit. Lepas tu dia akan tutup mata. Selalunya dia takkan sampai nampak kepek macam tu kan. Kalau untuk derma mata tu, dan isu derma mata ni pun kalau ada orang yang tak faham kan, kat Malaysia pun jadi salah satu isu waris tak bagi kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun kan. Itulah derma mata, kita derma cornea, dia takkan derma satu biji mata. Lain-lain bahagian mata memang tak boleh nak guna pakai lah. Even saraf mata pun kalau dah macam kena penyakit glaukoma, takkan boleh pulih ataupun pergi satu dunia pun dia takkan dapat transplantkan saraf mata yang pergi ke otak. Sebab tu ada penyakit mata yang memang kita tak nak rawat sepenuhnya lah. Memang ujian. Saya nak menjawab soalan lah. Terima kasih atas betul. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dan terima kasih kepada tuan-tuan kita yang apa. Ya. Satu je soalan lagi nak tanya. Nak tanya doktor kita tentang suplemen mata yang ada di pasaran ni. Apa pandangan? Sebab saya tengok sekarang banyak suplemen mata yang katanya 2 minggu lepas tu dah boleh katarak hilang, rabun hilang. Jadi macam mana ya tu? Suplemen kalau yang kita tengok yang saya terang tadi kan pasal rabun tu, sebenarnya dia berkaitan dengan fokus mata je. Dia berkaitan dengan structure, berkaitan dengan contoh tangan jangan kita terpotong kan. Dia berkaitan dengan structure lah, dengan kita kata apa, anggota. So bila benda tu terpotong, dia tak ada suplemen yang untuk kita kata untuk pulihkan balik jari tu kan. Terpotong lah. Jadi kita buat pembedahan. Dia macam tu juga dengan suplemen contoh rabun kan. Dia makan suplemen hilang, dia takkan boleh sebabnya suplemen ni dia takkan ubah bentuk mata kan. Bila mata kita terlampau panjang, bila rabun jauh, suplemen dia takkan bagi jadi bulat balik kan. Dia satu lagi kebanyakan suplemen untuk mata dia yang betul-betul kita kata disahkan oleh satu dunia lah. Dia ada satu suplemen kita namakannya zeaxanthin ataupun zeaxanthin ataupun lutein, itulah yang untuk AMD, maksudnya dia lebih untuk yang gambar last saya tunjuk tadi tu, untuk age related macular degeneration. Saya tunjuk balik ada tak. Suplemen base ni untuk mencegah makin teruk lah dia punya simptom AMD tu, yang lemak dia keluar. Saya share balik tengok Dia nampak suplemen untuk rabun memang tak ada. Sebabnya dia berkaitan dengan structure mata. Yang banyak suplemen yang diluluskan oleh pakar perubatan mata adalah berkaitan penyakit ni. Penyakit yang saraf dia dah kecut sebab kata fungsi mata dia dah tak apa-apa dah stabil sebab lemak tu keluar kan. So ada suplemen lah yang zeaxanthin, lutein semua tu. Suplemen tu boleh tapi untuk certain tahap dan memang doktor yang kena bagilah. Ada kalau kita
dulu ada macam suplemen, ada 2-3 suplemen mata lah yang digunakan, ada kandungan tu. Tapi suplemen yang untuk mencegah daripada rabun, glaukoma, katarak, semua tu tak ada lagi lah. Satu lagi doktor, iaitu penggunaan madu dititis ke dalam mata tu. Itu pun saya dengar. Dia kata kalau rawatan alternatif lah menitiskan madu dalam mata boleh buang katarak. Betul ke tu? Katarak kat dalam. Okey, katarak kat dalam dia takkan boleh buang sebabnya katarak tu dia macam, saya kata macam ubat. Kalau kita titik madu kat kepala dia takkan jadi rambut hitam balik. Macam tu lah. Sebenarnya madu digunakan dalam kita punya study mata ada. Kita ada buat, kalau kita cari dalam study sebelum ni, madu dipakai untuk kes-kes jangkitan mata. So madu dia ada antioksidan ataupun antimicrobial lah untuk bunuh kuman. Jadi kalau penyakit yang kena kornea ulcer kan, kalau ada kudis kat mata, jangkitan mata, boleh letak madu. Dia memang ada simptom yang dia berkesan juga lah kan. Tapi macam katarak saya tak dengar lagi lah. Yang lain-lain pun mungkin saya tak jumpa study lah. Tapi tahu saya sebab benda tu duduk dalam kan, dia takkan masuk. Dia uniknya tentang mata, dia ada macam sempadan lah dalam mata tu sebab Allah ciptanya dia nak maintain dia punya clarity, dia punya keterangan. Sebab cahaya nak masuk kan, dia tak nak ada salur darah, dia nak clear kan, tak nak ada macam air tu keruh kan, air dalam mata tu keruh. So dia memang kita kata untuk maintainkan the clarity tu Allah ciptakan. So darah pun ditapis yang maksudnya air yang clear dalam mata. So kalau madu pun takkan boleh masuk ke dalam mata sebab kita panggil ada pelat gula batin dia ada macam sebab tu tak semua ubat antibiotik yang hospital bagi dia tak boleh, kalau kita kena jangkitan mata dia tak boleh masuk ke dalam mata. Dia akan mata kita tu macam dia duduk seorang dia macam tu. Untuk jangkitan boleh jangkitan kuman kat luar lah. Okey, alhamdulillah. Boleh Ustazah? Ustazah Angguk. Alhamdulillah. Jelas. Maksud dia kalau kita titiskan madu kat mata, dia tak boleh masuk dalam mata. Dia hanya untuk bahagian luar. Jadi kalau kita titiskan madu kat mata, maksud dia tak akan masuk dalam apa bola mata tu. Dia akan dekat luar tu saja. Jadi bila ada jangkitan macam kudis ke apa. Alhamdulillah. Jadi madu dia benda yang kerosakan di dalam mata dia tak boleh pulihkan. Alhamdulillah, saya fahamnya itulah. Jadi hanya bahagian luaran saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya program kita dah sampai ke penghujung ya. InsyaAllah kita ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Dr. Ahmad Razif kita yang sudi berkongsi hari ini ilmu ilmiah secara ilmiah dengan slideshow dia yang kita dapat faham masalah mata. Pastinya kita kena untuk merawat mata ni sebenarnya kita kena, kalau kita ada masalah kita kena pergi rujuk. Kalau susah nak jumpa paling senang pergi ke
orang kata kedai cermata lah. Kedai cermata yang ada apa? Optometris. Optometris. Yang ada ni. Kita cakap macam buta. Optometris. Betul cikgu. Optometris pun orang tak faham tengok susah. Yang ada tu, yang ada kamera boleh suruh dalam mata tu, boleh ambil gambar dalam mata tu. Yang tu maksudnya yang ada pakar, yang ada ahli apa yang boleh bagi apa nasihat mengenai penataran cermata biasa saja. Memang dia tak boleh bagi tahu apa-apa. Kan? Itu kena ada yang jadi alhamdulillah. Supaya benda tu tak menjadi melarat. Jadi eloklah kita rujuk, kita pergi dapatkan nasihat. Kemudian dia macam kita tadi, kalau optometris tu kata perlu jumpa doktor, dia rasa memang ni susah, masalah ni ada masalah. Jadi baru dia kita pergi akan sebab kita mungkin jauh daripada pakar mata, insyaAllah. Cara yang paling dekat bila jumpa tempat-tempat yang macam tu dulu. Okey. Tapi maksudnya kita tak boleh biar. Kalau kita biar nanti daripada cermata Saloma jadi jadi pakai cermata apa? Harry Potter. Harry Potter pula sekarang ni macam tu. Terima kasih semua. Jadi untuk maklumat semua untuk apa besok, tetamu kita untuk besok seorang lagi daripada anak murid kami daripada SMK ini pun tebal, iaitu apa Ustaz Muhammad Fuad Arsyad akan bersama kita. Ni guru daripada sekolah Green Lane Pulau Pinang. Green Lane Pulau Pinang akan bersama kita. Tahun ni akan main ke sekolah saya. Satu batch lah cikgu. Satu batch dengan satu batch dengan Dr. Ahmad Razi kita. Allah, okey. Jadi sebagai penutup program kita pada malam ni nak minta Dr. Ahmad Razif bacakan doa untuk kami aminkan bersama untuk kesejahteraan kita semua, insya-Allah. Silakan Dr. Ahmad Razif. Doa untuk kita sama-sama dapat kebaikan daripada dapat apa rahmat daripada Allah SWT, boleh kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah, untuk kami aminkan. Silakan. Tak dengar lah. Tak ada mikrofon ataupun mikrofon tak. Cepat tak dengar. Harap apa Ahmad Razif dapat masuk join balik. Tadi apa tak tahu macam mana menyebabkan tak berbunyi tak. Dan akhir-akhir daripada penyampaian dia tadi pun ada nampak internet ada terganggu. Dan kemudian dalam bacaan doa tadi kita tak dapat dengar. Jadi dia apa Dr. Razif keluar sekejap. Kita harap dia masuk balik. Kalau dia tak masuk, kita tamatkan sajalah. InsyaAllah. Tunggu sekejap. Ustazah Siti Aisyah. Ya. Ustaz Khairul ada di sebelah ke? Ada. Minta Ustaz. Ustaz Khairul bacakan doa.
minta Ustaz Khairul bacakan doa untuk apa sebagai penutup dia. Baik, Supaya Ustaz. mewakili Dr. Aziz. Tak tahu bila dia boleh masuk, tapi kita buat dulu. Okey. Bila Baik. Marah. Silakan Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz. Sama. Asalnya kita tak perlu tunggu Ustaz apa Ahmad Razi untuk sertai kerana dah lewat dah sekalipun pukul 11.15 dah. Jadi sampai setakat ini dah program kita pada hari ini. Kita tutup sama-sama dengan doa Al-Quran. Allah minhu tilawatahu wa Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.